Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sarina binti Syahrudin, DP1220025 akan pembentangan mengenai Akta Persekitaran dan Akta Kesihatan. Pengenalan. Akta merupakan undang-undang yang digubal oleh Parlimen Malaysia, iaitu Badan Perundangan Negara di peringkat persekutuan. Undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen akan diperkenankan oleh Raja-Raja Royal Assent dikenali sebagai Akta. Akta bermula dari 10 September 1959 sehinggalah sekarang. Persekitaran. Persekitaran bukan hanya persekitaran fizikal yang kita fikirkan, tetapi merangkumi unsur-unsur tidak sekata seperti tradisi. Bukan hanya unsur semula jadi yang kita dapati di persekitaran lapangan, sungai laut, pantai dan lain-lain. Ia juga semuanya berkaitan dengan unsur kuatan. Persekitaran terbahagi pada dua, iaitu persekitaran semula jadi dan persekitaran budaya. Persekitaran semula jadi merangkumi iklim flora, fauna, geografi dan segala yang berkaitan dengan alam semula jadi. Manakala persekitaran budaya adalah sesuatu yang dibuat daripada manusia dan aktiviti ekosistem mereka. Definisi pencemaran. Mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, pencemaran bermaksud perbuatan yang mencemarkan, iaitu mengotorkan, pengotoran alam, perbuatan yang mencemarkan kebersihan alam sekeliling atau lingkungan. Pencemaran alam sekitar terbahagi pada dua bahagian, iaitu pencemaran yang disebabkan oleh faktor semula jadi dan kedua, pencemaran yang disebabkan faktor manusia. Faktor semula jadi iaitu berlakunya disebabkan bencana alam seperti letusan gunung berapi, dilanda ribut taufan, gempa bumi dan sebagainya. Manakala faktor daripada manusia adalah disebabkan pencemaran yang dilakukan oleh manusia, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Jenis-jenis pencemaran. Pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran bunyi dan juga pencemaran sisa pepejal. Punca-punca berlakunya pencemaran alam sekitar adalah disebabkan oleh sikap tidak bertanggungjawab oleh individu dan juga organisasi. Yang kedua, penguatkuasaan undang-undang sesuatu tempat atau negara yang terlalu lemah. Yang ketiga, dasar atau polisi kerajaan sesuatu syarikat ataupun suatu negara yang lemah. Yang keempat, berpunca daripada penggunaan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Yang kelima, pembekaran terbuka yang berleluasa. Yang keenam, pembuangan sisa industri dan pertanian yang tidak terkawal. Kesan akibat daripada pencemaran akan terjadinya pencemaran terhadap udara yang mengganggu sistem pernafasan manusia. Gas-gas karbon monoksida akan meracuni sistem pengangkutan oksigen dalam badan yang mengakibatkan seseorang itu mengantuk, lelah dan juga masalah paru-paru. Dalam udara juga akan mengalami keguguran daun, pertukaran warna daun dan pertumbuhan pokok yang akan terbantu. Ianya juga menyebabkan penduduk bumi kekurangan sumber makanan dan ekonomi serta mengganggu kehidupan seharian. Ianya juga akan mengganggu ketidakseimbangan ekosistem. Lapisan ozon yang semakin menipis juga akan semakin membuatkan cuaca menjadi semakin hangat dan kesannya berlaku kepada alam yang tidak normal. Kesan kepada pencemaran air juga akan mengakibatkan air akan menjadi tercemar, mengganggu tahap kesihatan manusia, seperti manusia akan mudah dijangkiti penyakit seperti penyakit-penyakit ginjal, arteritis, sakit kepala, darah tinggi, kanser gangguan saraf dan sebagainya. Ia juga akan merosakkan sistem kualiti air dan menjejaskan kualiti keindahan alam sekitar. Ianya juga akan menjadikan banjir serta kemusnahan hidupan akuatik. Dalam pencemaran tanah akan mengakibatkan penyebaran kuman dan juga penyakit seperti pembiakan sampah-sampah sarat yang akan menyebabkan datangnya tikus ataupun lipas serta binatang-binatang yang boleh menyumbang ke arah penyakit-penyakit yang membuatkan cirit-birit dan sebagainya.
Penurunan kualiti tanah dan pencemaran tanah juga akan mengakibatkan tanah runtuh dan sebagainya, seperti banjir kilat dan tanah runtuh di lereng-lereng bukit akibat daripada pemotongan kayu-kayu balak yang berleluasa. Yang keempat adalah bunyi. Pencemaran bunyi juga akan terhasil daripada kilang, boleh mengakibatkan gangguan ketenteraman masyarakat setempat. Bunyi yang kuat juga boleh mengakibatkan satu penduduk menjadi stres dan juga merosakkan suasana setempat. Yang kelima, akibat daripada pencemaran sisa pepejal juga akan membuatkan buangan bahan-bahan pepejal yang tidak mengikut undang-undang boleh mengakibatkan pencemaran air di dalam sungai dan juga laut. Pembuangan sampah yang merata-rata juga boleh mengakibatkan banjir kilat seperti yang berlaku di mana kita lihat sekarang ini di negara-negara dan di bandar-bandar moden. Penyebaran penyakit juga akan terjadi akibat daripada banjir dan juga pembuangan sampah yang tidak sistematik. Ini adalah contoh-contoh daripada kerosakan yang telah berlaku di dalam alam sekitar kita. Seperti yang kita lihat adalah berpunca daripada pengeluaran asap-asap monoksida yang berleluasa, penembangan pokok-pokok, pembuangan sisa-sisa toksik di dalam air sungai dan laut, dan juga terjadinya hakisan-hakisan tanah runtuh dan juga lereng-lereng bukit. Kesan pencemaran alam sekitar adalah satu isu alam sekitar yang kita tidak boleh pandang ringan oleh semua pihak. Kesan negatif yang berpanjangan yang boleh memberikan kesan buruk terhadap kesihatan manusia sekeliling, kesan buruk terhadap haiwan, kesan buruk terhadap tanah, kesan buruk terhadap udara, kesan buruk terhadap kualiti air dan juga lain-lain lagi. Sekiranya kegiatan pencemaran ini tidak dibendung lagi daripada sekarang, pencemaran ini juga akan menjejaskan reputasi negara kita di mata masyarakat antarabangsa. Adalah penting untuk kita supaya proses penguatkuasaan terhadap undang-undang sedia ada diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati bersalah melakukan sebarang aktiviti yang boleh menjerumus kepada proses pencemaran, sama ada pencemaran tanah, pencemaran udara maupun pencemaran air. Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 yang dikenali sebagai Akta 127 merupakan Akta Kualiti Alam Sekeliling, iaitu Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, Akta 127 yang berhubungan dengan mencegah, menghapus, mengawal pencemaran dan membaiki alam sekeliling bagi maksud-maksud yang berkaitan dengannya. Sejajar dengan kemajuan negara dalam pengurusan alam sekitar, penguatkuasaan AKAS adalah singkatan daripada Akta Kualiti Alam Sekitar, adalah selari dengan matlamat pembangunan lestari dan wawasan kemakmuran bersama 2030. Sempena 47 tahun perwataan Akta Kualiti Alam Sekitar 1974, Yang Berhormat Menteri Alam Sekitar dan Air telah mengisytiharkan 15 April sebagai Hari Penguatkuasaan JAS. Seluruh warga JAS komited akan terus setia berbakti kepada agama, bangsa dan negara demi kelestarian alam sekitar. Objektif Akta Keselamatan Alam Sekitar adalah untuk mencegah pencemaran, mengawal pencemaran, membaiki alam sekitar dan juga menghapus pencemaran. Di sini kita boleh dapat lihat undang-undang subsidiari di bawah Akta AKAS 1974, iaitu kawalan pencemaran air dari industri asas tani, kawalan pencemaran air dari pelepasan industri dan munisipal, kawalan pencemaran udara, kawalan dari kenderaan bermotor, kawalan bahan berbahaya dan toksik, dan juga akhir sekali adalah kawalan bahan penipis lapisan ozon. Langkah untuk mengatasi pencemaran alam sekitar, kerajaan boleh mengambil tindakan undang-undang dan terus menggunakan akta sedia ada bagi mencegah masalah pencemaran daripada menjadi lebih serius. Dalam akta sedia ada, diharap pihak berkuasa akan menguatkuasakan akta yang ada dengan lebih baik. Melakukan pelbagai kempen kesedaran cintakan alam sekitar yang berterusan daripada bermulanya peringkat sekolah lagi,
iaitu dengan memperkenalkan kepada murid-murid dalam pendidikan alam sekitar. Pemimpin yang ada mestilah rajin turun padang bagi memberikan contoh yang terbaik kepada masyarakat melalui kempen kesedaran alam sekitar. Penggunaan teknologi hijau di mana dilakukan oleh kerajaan Jepun dalam menghapuskan lambakan sampah sarat secara berkesan tanpa memberikan kesan sampingan melalui teknologi incinerator. Penambahan pokok di sekitar kawasan rumah boleh meningkatkan gas oksigen. Dan juga akhir sekali, mewajibkan sistem pembentukan air buangan dan loji pelepasan bahan sistem bersepadu serta pengawalan pengukusan bahan buangan. Kesihatan. Kesihatan amat perlu dalam menjamin keceriaan hidup seperti setiap individu. Kesihatan merujuk kepada satu keadaan tubuh badan yang di mana tidak mengalami sebarang masalah seperti penyakit kencing manis dan mudah diserang penyakit-penyakit berjangkit yang lain. Ada pelbagai langkah yang boleh diamalkan oleh seseorang untuk memiliki tahap kesihatan yang baik. Kesihatan ditujangi oleh faktor fizikal dan mental serta sosial yang sihat. Sentiasa dalam keadaan cergas serta tidak diancam oleh sebarang penyakit yang boleh memudaratkan. Salah satu daripada penyakit berjangkit yang dialami oleh masyarakat kita dan dunia kita sekarang ini adalah COVID-19. Tafsiran mengenai COVID-19. Mana-mana kawasan yang telah diisytiharkan sebagai kawasan tempatan jangkitan di bawah Perintah Cegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit pada 2020. Ini adalah kawasan tempat jangkitan. Perkhidmatan perlu. Perkhidmatan yang perlu, mana-mana permis yang perlu dibuka dengan syarat bilangan kaki tangan serta penghujung pada tahap minimum. Di mana mana-mana permis juga tidak menyediakan perkhidmatan yang harus menyediakan beberapa syarat dan juga mendapat kebenaran pembukaan permis dalam beberapa syarat yang difikirkan patut. Mana-mana permis yang terlibat dalam rangkaian bekalan makanan atau dalam penjualan makanan minuman secara pandu lalu, bawa pulang dan penghantaran boleh dibuka tertakluk kepada apa-apa syarat yang dikenakan oleh KP yang dipikirkan patut. Di dalam kawalan pergerakan dan perhimpunan, tiada seorang pun yang boleh bergerak di satu tempat ke satu tempat yang lain di dalam mana-mana kawasan tempat jangkitan kecuali tujuannya adalah untuk melaksanakan tugas rasmi untuk bergerak atau mana-mana permis yang disebut dalam Peraturan 5 untuk membeli, membekalkan atau menghantar makanan atau untuk keperluan harian, untuk mendapatkan perkhidmatan jagaan kesihatan serta perubatan dan apa-apa maksud khas yang lain seperti sebagaimana yang dibenarkan oleh KP iaitu Ketua Pengarah. Tiada seorang pun yang boleh berhimpun atau tidak boleh terlibat mana-mana kawasan di mana kawasan-kawasan jangkitan sama ada dalam maksud keagamaan, dalam sukan, rekreasi sosial ataupun juga kebudayaan. Walau apa pun Peraturan 2 terlibat dalam satu perhimpunan atau terlibat dalam satu perhimpunan bagi upacara perkebumian dengan syarat bahawa bilangannya di dalam tahap minimum. Tiada seorang pun yang boleh bergerak dari satu kawasan ke kawasan jangkitan ke tempat berjangkit kecuali mempunyai kebenaran polis yang berjaga di balai polis terlebih dahulu. Sewaktu COVID-19, permintaan maklumat perlu jika seseorang diberi kuasa meminta apa-apa maklumat berhubung dengan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit daripada mana-mana orang itu mematuhinya. Kesalahan di mana akan disabitkan yang melanggar akan disabitkan serta didenda tidak melebihi RM1,000 atau penjara selama tidak lebih 6 bulan ataupun kedua-duanya sekali. Kesalahan juga disabitkan jika kesalahan ini dilakukan oleh sebuah pertubuhan perbadanan di mana seseorang itu merupakan pengarah, pengurus sentiausaha atau pegawai yang bertanggungjawab bagi pengurusan hal ehwal pertubuhan badan membantu dalam pengurusan. Boleh dituduh secara berasingan bersama dan prosiding yang sama dalam pertubuhan perbadanan itu. Jika pertubuhan itu didapati bersalah, hendaklah disifatkan bersalah melainkan jika mengambil kira sifat fungsinya dan keadaan yang membuktikan dia kesalahan dilakukan tanpa pengetahuan ataupun mengambil langkah berjaga-jaga dan munasabah dan berusaha untuk mencegahnya dari melakukan kesalahan.
Ini adalah merupakan senarai perkhidmatan yang perlu ada sewaktu COVID-19. Yang pertama, bank kewangan, kedua elektrik dan tenaga, ketiga bomba, keempat polis, pos, penjara, jagaan kesihatan dan perubatan, pengurusan sistem, pepejal, pembentungan, komunikasi radio termasuk penyiaran TV, telekomunikasi, pengangkutan melalui darat, air dan udara, air, e-dagang, pertahanan dan keselamatan, pembekalan makanan, hidupan liar, imigresen, custom, hotel dan juga penginapan, 20 pengeluaran pengulingan penyimpanan bekalan, pengagihan bahan api serta pelincir, perkhidmatan dan pengusahaan pelabuhan, limbungan dan lampangan terbang, termasuk pemunggahan, pengangkutan lighter iaitu pengangkutan kargo, pemakliman serta penyimpanan pemukalan komuniti. Apa-apa perkhidmatan kerja yang ditentukan oleh menteri sebagai perlu, kritikal kepada kesihatan dan ataupun keselamatan awam. Ini adalah merupakan tanda-tanda seseorang itu terkena jangkitan penyakit COVID-19. Tanda-tanda orang dewasa yang dijangkiti oleh COVID-19, mereka akan mengalami demam yang berpanjangan, kelusuan bertambah teruk, kesukaran untuk mereka bernafas, mengalami sakit dada, bibir mereka menjadi kebiru-biruan atau pucat, tiada selera makan, tidak boleh mengambil makanan atau minuman melalui mulut, batuk, muntah ataupun cerit-berit yang semakin teruk serta kencing yang berkurangan. Ini adalah tanda-tanda orang dewasa. Gejala-gejala yang selalu berlaku, gejala yang tidak biasa, pening kepala, hidung tersumbat, sakit tekak, berkahak, pendek nafas, sakit otot atau sendi, rasa sejuk, mabuk dan muntah, cerit-berit. Gejala yang jarang-jarang berlaku, demam panas, batuk berdarah, kurang sel darah putih, kegagalan buah pinggang. Gejala biasa adalah seperti demam, batuk kering dan lesu. Akta 342. Akta 342 merupakan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 atau Akta 342 merupakan suatu akta bagi meminda dan menyatukan undang-undang yang berhubungan dengan pencegahan dan pengawalan penyakit-penyakit berjangkit bagi mengadakan peruntukan mengenai perkara-perkara yang lain. Berkaitan dengan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit, akta ini digubal di Dewan Rakyat pada 4 Julai 1988 dan mendapat perkenan dari Yang di-Pertuan Agong pada 13 Ogos 1988. Ia mula berkuat kuasa pada 8 September 1988. Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 ini telah mengalami pindaan sebanyak 4 kali pada bahagian jadual pertama menerusi Perintah Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, pindaan jadual pertama 1995, Perintah Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, pindaan jadual pertama 1997, Perintah Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, pindaan jadual pertama 2006 dan Perintah Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, pindaan jadual pertama 2016. Kebaikan akta. Kita dapat lihat akta dapat membenteras jangkitan atau kes yang berat daripada menular. Memudahkan lagi pihak-pihak berwajib atau tertentu untuk mengetahui kes-kes jangkitan, kes yang berkaitan dengan akta-akta tersebut. Dapat juga memudahkan pihak-pihak serta badan-badan yang telah dipertanggungjawabkan untuk memberi rawatan dan juga memberi kesedaran kepada serta pengetahuan kepada rakyat dan masyarakat untuk mencegah jangkitan ini daripada menular. Yang akhir sekali akan memudahkan lagi pihak kesihatan ataupun pihak-pihak keselamatan yang lain untuk mengambil tindakan segera. Dari sini kita dapat menyimpulkan kesimpulannya, akta merupakan satu rang undang-undang yang wajib kita ikuti dan tidak boleh sewenang-wenangnya kita mempertikaikan kewujudan akta ini. Akta juga memberi kuasa kepada pihak yang tertentu untuk bertindak dengan lebih cepat dan dapat dibendung dari ianya berleluasa. Sekian saja daripada saya. Sekian.
Terima kasih.